Begitu juga kita tengok macam mana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim banyak pengajarannya dalam hijrah yang boleh kita bawakan kait dengan merdeka. Merdekakah kita? Soalan yang kita akan tanya. Merdekakah kita? Sedangkan Imam Nawawi sebut hijrah itu sendiri adalah bertaubat. Bertaubat daripada apa? Daripada dosa. Tak tahulah kalau ada orang sini yang cakap, alhamdulillah lah Ustaz, semenjak baca doa awal tahun itu sampai sekarang belum ada dosa dia tu. Mana apa tu? Kau beranilah cakap kan, tak ada dosa dia dah. Okey, clear katakan. Dah check dah, tak ada. Saya ngumpet tidak, apa tidak, pandang mu elok je. Tak ada confident dia cakap kan. Tak ada, semua mengaku, termasuk yang bercakap ni. Tadi saya lalu tadi pun saya dah maafkan. Saya lalu tadi saya maafkan. Pertama tadi yang cakap lambik, kau tengok tu lambik nampak kan. Itu saya maafkan jangan risau. Saya tak ada masalah. Saya minta maaf sebab saya memang ingat 9.30 tadi, relax lah, tapi memang jam kat tadi. Tapi alhamdulillah lah, okey lah tu kan. Ada lambik lah habis kan, nak macam mana. Lepas tu lalu tadi ngumpet pun saya maafkan. Saya maaf kan, tinggi kan. Saya maaf dah. Salah pula saya tinggi. Alah, semua tompek macam tu. Dalam TV nampak rendah, kalau tak TV kau tinggi sikit ni. Betul seorang tu. Itulah perempuan ni ngumpet terdengar, salah kau tak dengar tak apa. Yang seorang dalam TV nampak gemuk kan, kau hajar betul kan? Tapi itu pun saya maafkan, tak ada masalah. Supaya akhirat saya tak payah tuntut apa-apa dah senang. Kan? Jadi mana kata Nabi ni, kalau tengok peristiwa Nabi Ibrahim, bila Allah Taala perintahkan dia kena sembelih anak dia, je tengok. Saya kaitkan juga, bayangkan korban pun cover ni. Bila perintah Allah suruh sembelih anak dia, dia tanya isteri dia, wahai isteriku Siti Hajar, aku dapat mimpi kena sembelih anak kita, apa pandanganmu wahai Siti Hajar? Isterinya ni yang taat kepada Allah juga ni cakap, wahai suamiku, seandainya mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Tapi seandainya mimpimu itu disertakan dengan wahyu perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Macam tu kan. Bezalah dengan kita. Suami kita cakap, abang tadi pek mimpi kau sembelih anak kita, apa pandangan kau? Mengigau tengah hari membabit orang katakan. Mungkin macam tu lah jawapan kita kan. Tanya pula Nabi Ibrahim tanya anak dia Ismail, wahai Ismail, aku dapat mimpi kau nak sembelih kau, apa pandangan kau? Aku kau nak sembelih kau untuk korban nanti, apa pandangan kau? Maka jawab Nabi Ismail, wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, maka kau laksanakanlah ia. Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau anak kita, Alung, abah dapat mimpi kau nak sembelih kau, apa pandangan kau, Long? Macamnya lah bah. Kalau abah nak sembelih angah kata. Angah banyak sikit daging dia nak ngelak nyawa dia kan. Tak sama. Jadi apa poin yang saya nak cakap? Poin yang saya nak cakap, apabila dah berlaku keadaan dia nak sembelih anak dia, kan? Apa yang berlaku? Masyarakat sekitar semua balun dia. Kan? Cakap apa? Gila Ibrahim ni. Hari ni anak dia nak sembelih, jangan-jangan besok kita pula nak sembelihnya. Tu ayat dia. Nak beritahu ke semua orang, buat benda baik Allah suruh. Kadang-kadang cakap-cakap orang memang sampai. Kita bukan kau nak sembelih anak kita, suruh pergi semayang. Dan bukan tak nak pergi masjid tu. Kan orang cakap apa pula. Peduli lah orang cakap. Kau ni cakap, dan selama ni tak pernah pergi masjid, tiba-tiba sampai debat datang, baru dah datang. Contoh lah kan, contoh. Kan dah kono kan, selama ni tak nak nampak. Jangan risau, kita datang ibadah ke masjid bukan kerana manusia, ingat tu. Datang kerana Allah. Mudah-mudahan dengan hari ni kali pertama datang, lepas ni nak datang lagi. Macam tu. Kita pula cakap, kau kan sama tak datang, tiba-tiba datang apa hal, kita cakap macam tu kan. Sampai bila-bila dia tak datang, kita jawablah akhirat sebab baik mulut kita. Lepas tu galakkan orang, ini jangan perasan, ini bukan rumah kita, ni rumah Allah. Nampak dah sonok tengok kau datang, lepas ni datanglah lagi, macam tu cakap. Ada orang kalau dah lama tak datang, tak pernah datang, tiba-tiba datang. Salah satu sebab kenapa? Nak kenduri tu. Tu ada juga seorang macam tu, nak kenduri. Mam nak ada hajat sikit lah mam. Nak ajak kenduri kat rumah, kenduri doa selamat.
Patutlah nampak muka ni dalam hati. Hati imam tak cakap lah. Yang paling best tu, imam mana imam? Dia tanya imam mana? Imam. Yang dia tanya imam tu. Punya bangang imam tu. Iya, orang pula dah tengok dak ni kan. Tapi itulah dia kan. Cakap-cakap orang. Saya nak beritahu, dengar ayat saya sebut ni. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Sebab apa? Seolah-olah ada yang besar daripada Allah menyebabkan dia tak nak beribadah kepada Allah. Ingat tu. Jadi pergi masjid, pergi apa, botolkan niat. Itu sebab Nabi sebut tak ada lagi hijrah selepas ni, yang ada cuma niat dan jihad. Bila Nabi nak keluar daripada rumah, Nabi tinjau keluar, Nabi nampak apa? Nabi nampak tentera kafir Quraisy dah standby nak bunuh Nabi. Semua dah mengelilingi, mengepung rumah Nabi. Pada ketika itu Nabi berstrategi. Nabi tanya pada Sayyidina Ali, wahai Ali, boleh tak kau gantikan aku kat tempat tidur? Terus Sayyidina Ali kata, dia punya riang lah, boleh, tak ada masalah. Dia punya gembira sebab dapat memberi khidmat kepada Nabi. Dengan tahap Nabi nak kena bunuh ni, mana dia sanggup ganti ke tempat tidur. Pada mereka tu satu bentuk perjuangan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Macam itulah lagu tapi kan. Jadi mana kata berjuang, berkorban, semua ada situ. Jadi bila Nabi nak keluar pula, Nabi baca ayat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kita baca ayat ni dalam surah Al-Fatihah. Surah apa? Yasin. Ingat tak perasan tadi saja cakap tadi. Kau ada yang ngangguk tu macam ni kan, nak tengok kat tadi kan. Surah Yasin, surah Yasin. Okay, dalam surah Yasin, manakah dibenakan tembok-tembok di hadapan mereka, penghadang di hadapan mereka, tembok penghalang di belakang mereka, dan ditutup pandangan mata mereka dan mereka tak dapat melihat. Dalam tu maksud ayat kan? Mereka nampak, mereka tengok, tapi tak nampak Nabi keluar. Tak nampak Nabi lalu depan mereka. Nabi siap ambil pasir, letak kat kepala mereka pun tak sadar lagi. Ni hebat yang Allah kalau tolong kita. Perabun ni kat rumah biasa jadi kat orang lelaki. Tak apa dibaca, orang perempuan pun tak tahu. Orang lelaki cari barang memang tak jumpa, perasan tak? Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim. Sebab orang perempuan dia baca Yasin selalu. Kan kumpulan pagi baca, malam Jumaat baca, orang lelaki jarang baca. Kan? Itu pun salah Dan ada ustaz kat Kelumpur ni cakap baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap. Baca tau. Kono gaklah ustaz. Polis tu sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu. Dia nampak kita tak nampak dia. Itu yang kono tu kan. Jadi apabila Nabi keluar, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi dulu. Bersembunyi sebab semua jalan, bukan Nabi takut, semua jalan dah dikopong, dah ditutup. Jalan-jalan keluar daripada Makkah ni. Jadi Nabi duduk menyuruk dekat dalam gua. Dekat dalam gua kan, gua Sur. Duduk dalam tu nak bagi tahu, menyusun strategi bila nak keluar. Masa tu Saidina Ali besok tu, apa cerita sebelum tu ada orang penduduk Quraisy ni nampak, kenapa kau tak pergi bunuh Muhammad? Muhammad tu lalu tadi kau baik tak tahu. Mana ada? Nak tunjukkan ada yang nampak, tetapi tentera ni semua tak nampak. Mana ada? Tak ada. Ada. Jadi kemudian bila dah macam tu, kau pergi tengok. Yang seorang tu pergi tinjau. Elok dia tidur dalam tu. Wah, yang tidur tu Saidina Ali. Esok tu bila tengok rupa-rupanya Nabi dah tak ada, mereka tarik keluar Saidina Ali, termasuklah anak kepada Saidina Abu Bakar, Asma. Kedua-duanya ditampar, dipukul depan orang ramai. Dia beritahu, mana pergi Muhammad? Mana pergi ayah kau Abu Bakar? Mana pergi? Jadi masa itulah Nabi dengan Abu Bakar dah pun sampai ke dalam gosur, dibantu oleh Ankabut, seekor labah-labah membuat sarang supaya nampak ni gua ni dah lama orang tak masuk ni. Jadi dia pun tak ada lah nak kirai lagi dah. Kirai, kita tahu kirai. Kirai sama lah kan. Kirai kau tak faham. Itu saya pergi hotel, tiba-tiba adalah seorang tu sebut, tak ada cancel kau tawul ke bilik ni kan. Saya dah lama tak dengar cancel. Kan dah lama sebut tawul kan. Cancel. Dia tak faham tu. Nampak tak? Monong dia. Cancel dengan tawul. Tak tahu kenapa. Kau main puruk cancel. Cancel. Tu bila saya sebut, itu saya ada ceramah kat Sarawak, itu saya sebut lah. Saya sebut mengelinjang. Ada seorang kat belakang tu, golak ada kiki golak.
Faham ada seorang Sarawak, faham seorang. Rupa dia orang Rambau dah 10 tahun tak balik. Dia dengar mengelinjang tingat ke arwah mak dia kata kan. Dia guru takmir kat Sarawak. Tak apa, balik cerita tadi. Jadi tak ada lah dikira dah. Jadi makna kata dianggap tak ada orang je. Jadi Nabi dengan Sahabat Bakar kat dalam gua ni berstrategi macam mana langkah kita, macam mana kita nak buat, nak bagi tahu pengajaran seterusnya apa. Tadi Nabi tinggal kat luar pengajaran ni, nak berhijrah bukan senang. Dah ada penghalang-penghalang dia. Tapi dengan bantuan Allah, insya-Allah kita boleh lalui.